Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah, dalil keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil wahdaniyah Allah Taala bahawa jikalau Allah itu berbilang-bilang, dalil dia daripada dalil naqli dalam Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalil wahdaniyah ni ada dalil naqli dalam Quran dan ada dalil aqli, dalil akal. Cuba dalil naqli dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Itu dalilnya. Esa itu tak berbilang-bilang lah, tunggal. Allahus samad, Allah tempat memohon sebarang hajat. Apa hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat, minta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, dan ia Allah tidak beranak, tak beranak, dan pula tidak walam yulad, dan tidak diperanakkan, tak beranak dan tidak diperanakkan oleh sesiapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ada sesiapa pun yang setara, sebanding ataupun sama dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini semua kita hafal, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah yang bersih daripada bentuk-bentuk syirik, sebab tidak makan ikhlas, bersih, Maha suci, bersih daripada syirik-syirik. Jadi dalil naqli ni banyaklah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Tiap-tiap umat ada rasul. Nabi Musa, ada umat dia. Nabi Isa ada umat. Nabi Muhammad pun ada umat dia. Semua ada umat. Setiap umat ada rasul. Tak sunyi daripada rasul. Jadi rasul inilah yang membimbing, yang mengajar manusia tentang arti kehidupan, siapakah manusia yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajar manusia supaya beriman kepada Allah, meninggalkan tauhid, bentuk-bentuk penyembahan. Itu tugas rasul. Selepas datang rasul, Allah Taala hantar pula Quran, supaya kita beriman dengan Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul
fakhuzuhu, kita ambil semua. Hak Rasul bawa semua daripada Allah. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul tegah, larang, fantahu, tinggal, jangan buat. Jadi apabila kita lawan Rasul, kita lawan Allah. Kita ikut Rasul bermakna kita ikut Allah. Taat Rasul bermakna taat kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasul, sama ada bentuk suruhan, larangan, semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan Nabi tidak bertutur, bercakap 'anil hawa, mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi sabda, semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil lagi, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah kamu akan Allah sebenarnya. Ini dari wahdaniyah lah, dalam Quran. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya, selain daripada Allah. Semua dalil yang mengajak manusia supaya mengesakan Allah pada zat, sifat dan af'al. Kemudian dalil wahdaniyat Allah Ta'ala, bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Kalaulah, jika sekiranya berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada Tuhan itu lemah. Dalam kitab ni kata, kalau berbilang-bilang Tuhan, Tuhan itu banyak, ada kalanya muwafaqat pada menjadi. Ni nak menunjukkan tentang wahdaniyah. Kalaulah Allah, Tuhan itu berbilang-bilang, ada 2, ada 3, ada 4. Ada kalanya muwafaqat pada menjadi. Maksudnya Tuhan A, Tuhan B, Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3 berpakat nak menciptakan manusia. Jadi apabila berpakat, menunjukkan Tuhan A itu lemah. Sebab dia berpakat dengan orang. Dia berpakat dengan Tuhan B dan Tuhan C. Bermaknanya, kalau dia tak muafakat, dia tak boleh buat seorang. Jadi bermakna Tuhan A berhajat kepada Tuhan B. Apabila pakat, baru boleh buat. Kalau tak pakat, Tuhan A tak boleh buat. Ataupun Tuhan C nak buat, nak kena pakat Tuhan dengan Tuhan A. Kan? Kalau tak pakat, tak boleh. Jadi ini menunjukkan, dalil dari segi akal menunjukkan lemah. Apabila lemah tu, mustahillah ke atas Allah Ta'ala. Jadi sabitlah bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyat, esa pada zat, sifat dan af'al. Pada zat, maksudnya zat Allah itu tak serupa dengan zat makhluk. Pada sifat kudrat Allah satu, bukan 2, bukan 3. Esa pada sifat, esa pada af'al. Allah Ta'ala bersendirian dalam menciptakan manusia, makhluk, dan tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah sama dengan perbuatan Allah. Itu esa. Ataupun saya ni bawa satu kitab. Satu kitab Faridah. Yang ni kitab Pati Faridah. Pati, maksudnya dia lebih dia ringkaskan lagi, ambil poin-poin yang penting. Kan? Itu Faridah dah, tapi dia ada pati dia. Pati ni macam orang kata apa? Pati.
Original peti lah. Perempuan yang penting-penting. Kalau bulan tu dia ada pati dia, ada pati. Santan lah pati. Berbong yang atau mentakdak akan sesuatu. Maksudnya Tuhan A tak mahu cipta, Tuhan B pun tak mahu cipta, Tuhan B cipta apa? Berpakat dalam meniadakan sesuatu. Jadi menunjukkan lemah juga lah. Maksudnya Tuhan ini kalau dia nak meniadakan makhluk, mesti berpakat dengan Tuhan B dan C. Jadi menunjukkan lemah juga. Atau mentakdakkan akan sesuatu. ABC, Tuhan ABC pakat tak mengada. Berbilang juga jadi lemah juga. Lemah dalam mengada. Lemah dalam meniadakan. Lemah sebab berbilang. Atau bersalahan pada keduanya. Tuhan A nak turun hujan, Tuhan B tak mahu turun hujan. Dalil akal lah. Atau bersalahan pada keduanya, kedua-dua Tuhan. Tuhan A kata nak turun, Tuhan B kata tak mahu turun hujan. Tuhan A kata nak cipta manusia, Tuhan B kata tak mahu menciptakan manusia. Jadi bersalahan menunjukkan mustahil. Dua Tuhan keliru pula. A kata turun, B kata tak mahu turun hujan. Dua Tuhan keliru. Jadi menunjukkan Tuhan A itu lemah balik. Sebab dia tak boleh menurun hujan seorang dia. Dia kena pakat dengan B. Kalau B kata aku tak mahu turun, dia lemah balik. Kalau B kata turun, pakat. Jadi kalau B kata turun, dia pakat balik pun lemah juga sebab berhajat. Kalau kesalahan balik, A kata turun, B kata tak mahu turun. Jadi hak tu menunjukkan Tuhan berbalah, berkelahi sesama dua Tuhan pun mustahil juga. Maka lazimlah daripada itu lemah, muafakat dalam menjadi, tak pakat dalam tidak menjadi, ataupun berbalah-balah dalam menjadi dan tidak menjadikan makhluk itu. Maka lazim daripada itu lemah. Jadi lemah lah kau. Tiga Tuhan, empat Tuhan, lemah lah kau. Kalaulah lemah begitu, tentulah Tuhan itu esa. Dan bila esa, tentulah mustahil berbilang-bilangnya Tuhan. Itu dia punya parti dia. Nescaya, kita kembali pada dia punya huraian, nescaya adalah ia Tuhan, tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiadalah didapatkan alam ini. Kalau semua lemah, alam tak ada. Semua pakat lemah. Maka iaitu batil, salah dengan musyahadah, dengan pandangan. Maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan itu, maka sabitlah wahdaniat. Dan apabila sabitlah wahdaniat, mustahilah lawannya, iaitu berbilang-bilang. Jadi kita semua faham dah maksud wahdaniat ni. Dalam kitab yang lain dia kata dalil akal tentang wahdaniat Allah Ta'ala itu, kita dengar elok, ialah andai kiranya, sekiranya Tuhan itu ramai. Dalam kitab tak ada, ni cuma dari yang lain, dari dalam kitab lain yang berkaitan dengan wahdaniat dalil akal. Sekiranya Tuhan itu ramai, sudah tentu tidak ada alam ini. Tak ada. Kalau Tuhan itu ramai, tak ada alam ni. Sedangkan kita duk belajar Allah tu wahdaniat esa. Esa tak berbilang-bilang pada zat sifat af'al. Kerana keadaan dan tabiat yang ramai itu adalah lemah. Kalau ramai itu lemah lah.
Jadi Tuhan mana boleh ramai? Kalau ramai itu lemah. Maka sabilah Allah itu Tunggal Esa. Dan kalau lemah berarti Tuhan itu tidak berkuasa. Kalau lemah, Tuhan itu tak berkuasa lah. Tidak berkuasa menjadikan makhluk dengan bersendirian, melainkan dengan bantuan Tuhan yang lain. Kalau ramai menunjukkan Tuhan itu lemah, dia tak boleh menciptakan alam bersendirian, sebab dia kena berhajat kepada Tuhan yang lain. Kalau Tuhan lain tak bantu, dia tak boleh buat. Kalau bantu pun lemah juga, sebab dia ada kuasa lain yang tolong buat, lemah. Sedangkan Allah Ta'ala tu Esa pada af'al. Allah yang bersendirian mengadakan makhluk. Esa pada sifatnya satu kodrat, satu, bukan dua kodrat. Maka hal itu adalah mustahil, tak boleh terima pada akal kita. Dan sekiranya lagi Tuhan itu ramai, nescaya Tuhan-Tuhan itu akan berlawan dan bertentangan antara satu sama lain untuk menunjukkan kelebihan atau untuk menguasai Tuhan yang lain. Kalau kata Tuhan itu ramai, maka Tuhan-Tuhan yang ramai itu akan berlawan sesama sendiri. Sebab nak menunjukkan kelebihan masing-masing. Tuhan A dia nak tunjuk lebih dengan Tuhan B. Tuhan B nak tunjuk lebih ada Tuhan A. Nak bersaing lah dalam mengadakan makhluk. Akibat daripada itu musnahlah alam ini. Alam ni akan musnah. Sebab banyak sangat Tuhan. Kalau kita fikir macam tu juga akal kita. Kalau ketua ni kena seorang kan. Ketua dia kata buat dinding kau ni, semua kena ikut dia. Dinding kau ni, buat ni. Kalau ada 3 orang ketua A kata dinding kau ni, B kata kau ni, habis. Tak jadi surau lah. Tak jadi rumah. Sebab ketua dengan ketua berlawan. Kelai habis. Akibat daripada itu musnahlah alam ini. Firman Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di dalam keduanya, kedua langit dan bumi, langit ada Tuhan, bumi pun ada Tuhan, ada Tuhan selain daripada Allah, pasti kedua-duanya langit dan bumi menjadi rosak, binasa. Duk kelai. Tuhan ni kata aku nak hantar ni, Tuhan ni kata aku tak mau, kelai. Kita jadi hancur. Kelai. Di antara dalil nakal Quran yang lain dari yang tersebut tadi tentang wahdaniyah Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Al-Baqarah 163. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha belas kasihani. Kita baca banyak ibarat, dia lebih nampak. Dalam kitab ni kata keesaan Tuhan itu jelas, nyata lagi makul pada. Maka kenapakah masih ramai lagi wujud golongan syirik yang menyekutukan Tuhan? Dia jawab, memang wujudnya ramai golongan musyrikin, sehingga ahlul kitab seperti golongan Yahudi dan Nasara sendiri pun turut sama menyekutukan Tuhan, walaupun terdapat nas naqli dan akli yang jelas mempernyatakan ketauhidan Tuhan itu. Berlakunya hal itu ada berpunca dari sikap mereka yang ta'assub atau fanatik yang gemar mengikut membutatuli apa sahaja amalan yang dilakukan sebelum mereka oleh datuk nenek moyang mereka
dan langsung akal fikiran mereka tertutup dari menerima hakikat kebenaran. Jadi Yahudi dan Nasara mereka turut juga menyekutukan Allah, dan maka ini mengikut nenek moyang mereka, ta'assub tanpa menggunakan akal fikiran. Kita baca lagi. Sudah termaklum bahawa maklumat dan didikan yang tersemai semenjak kecil adalah amat memberi kesan ibarat ukiran di atas batu yang suka dikikis dan dihakis. Lebih-lebih lagi maklumat dan didikan yang salah semasa kecil yang telah menjadi kegemaran sang nafsu dan lagi telah sebati menjadi darah daging yang dibaluti pula oleh perasaan keta'assuban dan keegoan diri yang tidak dinilai kembali bahkan diterima bulat. Akal apabila tidak dikendalikan dengan kewarasan dan tidak digunakan dengan kewajaran, malah menurut hawa nafsu dan perasaan, nescaya dia akan menjadi tidak berwawasan dan akhirnya akan menjadi beku atau jumuk. Ini kata pengarang kitab lain lah. Jadi tentang wahdaniat tu dah habis dah. Baca tajuk baru. Tajuk baru apa dia? Ketujuhnya kudrat. Kudrat. Okey, kudrat. Kudrat. Ketujuh kudrat. Kudrat ni artinya kuasa. Ataupun berkuasa Allah. Kuasa ataupun berkuasa Allah, iaitu sifat yang wujudiyah, sifat yang ada lagi sedia kala, yang berdiri pada zat Allah. Sifat qudrat ni sifat yang wujud, yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Patiparidah kata, iaitu sifat yang sedia ada sifat qudrat ini pada zat Allah, yang dengan sifat qudrat ni dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Apa maksud mungkin? Benda yang mungkin ada, mungkin tiada. Itu maksud mungkin. Jadi alam ni mungkinat, alam ni mungkin. Benda yang sebelum ni tiada, kemudian ada, dan selepas ni pun akan ditiada semula. Itu dia panggil mungkin. Mungkin benda yang menerima ada dan menerima tiada, itu mungkinat. Kita ni mungkin lah. Kita mungkin, alam mungkin, binatang mungkin, pokok-pokok, semua mungkinat. Sebab mungkin, sebab sebelum ni tiada, kemudian ada, lepas ada, tiada balik, iaitu mati. Dia panggil mungkinat. Dengan apabila sifat qudrat ada pada zat, maka Allah Ta'ala berkuasa dengan dia, dengan qudrat yang ada pada zat. Yang dengan qudrat dapat mengada Allah, dapat mengada oleh Allah tiap-tiap yang mungkin, dan mentakdakkan dia, meniadakan mungkin, membutuli dengan kehendak, membutuli dengan iradat Allah. Jadi mengada mungkin ataupun mentiadakan mungkin, membutuli dengan iradat, kehendak Allah. Qudrat, iradat itu sekali. Dan mustahil lawannya, iaitu lemah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh tak? Boleh. Dalam kitab ni kata qudrat artinya berkuasa Allah dengan kekuasaan yang mutlak, kuasaan yang penuh, untuk mengadakan atau mentiadakan sesuatu yang mungkin menurut kehendaknya, kehendak Allah, tanpa apa-apa perantaraan. Tak ada perantaraan. Allah bersendirian dalam mengada dan meniada, tanpa menggunakan perantaraan. Antara malaikat ke siapa, tak ada. Dan tanpa bantuan sesiapa pun, tak menggunakan bantuan siapa-siapa pun. Itu mutlak dah lagi. Kekuasaan yang mutlak iaitu tanpa perantaraan dan tanpa bantuan sesiapa pun. Itu kekuasaan yang mutlak. Itu qudrat. Dia Allah hanya wajib berkuasa selama-lamanya. Jadi Allah berkuasa dengan sebab qudrat ada pada zat. Allah Ta'ala berkuasa mencipta manusia sebab qudrat ada pada zat. Bukan Allah berkuasa dengan zat. Kalau kata dengan zat, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan zat, kehendak dengan zat, melihat dengan zat, mendengar dengan zat, semua dengan zat. Sebab Mu'tazilah menafi sifat ma'ani hak tujuh ni. Kata Mu'tazilah sifat ma'ani tak ada. Qudrat, iradat, sama' basar, kalam, tak ada. Allah kuasa semua dengan zat. Lihat dengan zat, mendengar dengan zat. Itu salah lah. Bagi ahli sunnah tidak. Bagi Allah ada sifat ma'ani yang tujuh, iaitu sifat ma'ani ni ada pada zat. Bila ada pada zat, maka Allah berkuasa menciptakan sesuatu dengan sebab qudrat ada pada zat. Jadi ma'ani itu maksudnya fungsi ataupun tugas ataupun peranan. Dan sifat qudrat ni dia ada ta'aluk dia. Dalil akal tentang qudrat Allah Ta'ala telah terang nyata terbentang di hadapan mata kepala kita, iaitu adanya alam semesta ini. Jadi alam kita semua ni yang kita nampak menunjukkan tentang adanya qudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya dia lemah, sudah tentulah jika sekiranya dia lemah, sudah tentulah tiada terciptanya alam semesta ini. Dan kita ni sebut antara dalil nakal tentang qudrat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, langit dan bumi, dalam masa 6 hari 6 masa, dan kami tidak disentuhi pun rasa keletihan. Yang dapat dengan dia, dengan qudrat, sama lagi, mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan mungkin atas muafakat bersetujunya dengan iradat kehendak Allah Ta'ala. Habis takat tu. Habis takat tu. Kenapa boleh? Kemudian kita masuk bahagian ta'aluk.
ta'rif ta'aluk dan bahagian ta'aluk sifat qudrat. Okey, cari tak jumpa lah. Jadi qudrat ni dia ada ta'aluk. Apa maksud ta'aluk? Kerja tambahan. Kita tengok pengertian ta'aluk itu. Sifat-sifat yang berta'aluk ialah sifat-sifat yang berdiri atau yang ada pada zat. Sifat ma'ani ada apa? Ada? Sifat ma'ani ada apa? Sifat ma'ani apa? Di sifat ma'ani ada 7. Sifat yang ada ta'aluk dah apa? Qudrat, irada, ilmu, sama', basar, kalam. Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Sifat yang ada ta'aluk ni dia ada 6 je. Tapi sifat hayat tu termasuk dalam sifat ma'ani. Tapi sifat hayat tu dia tidak ada ta'aluk sebab hidup Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang hidup, dia tidak ada ta'aluk berkaitan dengan Allah. Yang ada ta'aluk ni maksudnya 6 sifat ni: qudrat, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Maksud ta'aluk ni dia fungsi, tugas, peranan, ataupun dia ada dalam kitab disebut melampaui, dia ada kerja lain, iaitu mengadakan manusia ataupun mentiadakan manusia. Dah banyak lagi lah. Jadi sifat yang ada ta'aluk 6: qudrat, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. Sifat yang tidak ada ta'aluk ada apa? Sifat yang ada ta'aluk 6: qudrat, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Yang tidak ada ta'aluk ada berapa? Ada apa? Ada apa? 7. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah tu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdani hayat. Dia ingat. Yang ada ta'aluk 6, yang tak ada ta'aluk 7. Itulah. Kan? Bilang balik 20. Qudrat berta'aluk kepada sekalian perkara yang mungkin. Mungkin ni dinamakan juga jaiz, harus. Harus ada, harus tiada. Alam ni haruslah. Dulu tak ada, lah ada. Lepas ada, tiada pula. Ni harus. Mungkin ataupun harus. Dalam bentuk ta'aluk taksir, yakni memberi bekas, iaitu berlaku sesuatu
atau tidak berlaku dengan qudrat Allah Ta'ala. Boleh? Sifat qudrat ni tidak tertakluk dengan wajibul wujud. Qudrat takluk kepada benda yang mungkin, benda yang harus ada dan tiada. Sifat qudrat tidak tertakluk dengan wajibul wujud, wajib hakiki. Apa dia wajib hakiki? Wajib hakiki ni seperti zat Allah. Ta'aluk qudrat tidak ta'aluk kepada wajib hakiki, kepada wajibul wujud ataupun wajib hakiki seperti zat Allah. Jadi qudrat ni tak ta'aluk kepada zat Allah. Dia ta'aluk kepada benda yang mungkin, tidak tertakluk kepada wajibul wujud ataupun wajib hakiki seperti zat Allah. Seperti zat Allah tidak menerima tiada, kerana wajib ada. Zat Allah tidak menerima tiada sebab dia wajib ada dah, ada pada azali tu. Dan tidak pula dia menerima ada, kerana dia sudah sedia ada. Zat Allah tidak pula menerima ada sebab dia sudah sedia ada pada azali. Maka mengadakan yang sudah sedia ada merupakan tahsil hasil, dan hal ini adalah mustahil kerana qudrat itu ta'aluk kepada mungkinul wujud, mungkin ada mungkin tiada, bukan wajibul wujud seperti zat Allah, tidak. Kemudian lagi qudrat Allah tidak ta'aluk dengan yang mustahil hakiki. Qudrat Allah tidak ta'aluk kepada wajib hakiki seperti zat Allah, tidak ta'aluk kepada mustahil hakiki. Tadi wajib hakiki, ni mustahil hakiki. Mustahil hakiki ni seperti mana? Seperti mengadakan syarik. Syarik ni sekutu bagi Allah. Maksudnya qudrat Allah tidak ta'aluk kepada mustahil hakiki, mengadakan sekutu bagi Allah. Allah mengadakan Tuhan yang lain untuk sekutu dengan dia, mustahil. Boleh? Kalau orang tanya kita, qudrat Allah ta'aluk tak kepada wajib hakiki? Tak. Wajib hakiki apa dia? Seperti zat Allah, sebab dia sedia kala. Kalau orang tanya kita, Allah cipta kita, siapa cipta Allah lah? Kita jawab, qudrat Allah tidak takluk kepada wajib hakiki seperti zat Allah. Sebab zat Allah ni tidak menerima ada, kerana dia sudah sedia ada pada azali, sedia kala pada azali. Tetapi qudrat Allah Ta'ala bertakluk kepada wajib aradi dan mustahil aradi. Itu kita kena ingat istilah tu. Istilah wajib hakiki, mustahil hakiki. Qudrat tidak takluk kepada wajib hakiki, tidak takluk kepada mustahil hakiki. Contoh wajib hakiki, zat Allah. Contoh mustahil hakiki,
Allah mengadakan sekutu baginya. Dan tetapi qudrat bertakluk, sebaliknya qudrat itu bertakluk kepada wajib ardi dan mustahil ardi. Kerana keduanya termasuk dalam bahagian mungkin juga. Apa maksud wajib ardi? Iaitu mungkin yang tertakluk oleh qudrat, hendak dijadikan, maka wajib ia menerima jadi. Mustahil ardi, mungkin yang tertakluk oleh qudrat, tidak hendak dijadikan, maka mustahil ia menerima jadi. Jadi sifat qudrat tertakluk lagi kepada lain-lain takluk menurut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi takluk qudrat ni banyak. Secara ringkasnya bertakluk kepada dua takluk. Kita ikut sinilah. Dan baginya bagi qudrat 7 takluk. Dan arti ta'aluk itu apa dia? Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat, fungsilah peranan. Dan tiada ada ta'aluk malaikat bagi sifat ma'ani jua. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa ta'aluk ini. Ta'aluk ni kita tak wajib tahu, dan tak berdosa pun kalau kita tak tahu. Sebab dia tu perkara yang rumit, perkara yang susah. Tapi sifat wajib bagi Allah mustahil dah harus, itu wajib. Hak ni dia tak wajib lah, tak wajib. Tak tahu pun tak berdosa. Menurut pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, sifat qudrat secara ijma', secara ringkas bertakluk kepada dua takluk. Yang pertama takluk solihi qadim. Bagi pendapat Mansur Maturidi, sifat qudrat secara ijma' ada dua. Abu Hasan Asy'ari kata ditambah satu lagi, iaitu takluk qabdah. Takluk qabdah. Jadi sifat ta'aluk secara tafsir ada 8. Ada 8. Mansur Maturidi kata sifat qudrat ni ta'aluk kepada dua, ada dua. Abu Hasan Asy'ari kata tambah satu lagi, ta'aluk qabdah, jadi 3. Secara tafsirnya sifat qudrat ni ta'aluk dia ada 8 ta'aluk. Kita baca pelan-pelan. Yang pertama takluk solihi qadim. Apa maksud solihi qadim? Patut bagi Allah pada azali mengadakan mungkin atau mentiadakan akan dia akan mungkin dengan qudrat pada waktu imkan, pada waktu nak buat, yang ditentukan oleh Allah. Mungkin itu belum diadakan lagi, hanya patut jua pada mengadakan dan mentiadakan. Jadi ta'aluk ini di peringkat perencanaan atau plan saja. Jadi maksud solih qadim ni contoh sipulan-sipulan macam kita lah. Allah nak menciptakan kita sebelum ibu bapa kita kahwin. Tak kahwin apa lagi, kita dah ada dah pada azali. Ketentuan Allah kita dah ada dah. Ada kita di azali itu
itu hanya perancangan, plan kita. Orang yang nama Kak ni, orang nama Kak ni pada azali ada kan. Dia nak mati umur berapa tahun, anak dia berapa orang, nak mati tak mana, miskin ke kaya ke kan. Semua tu dah ada dah pada azali Allah, pengetahuan Allah. Cuma tak dicipta lagi. Itu hanya perancangan dan plan saja. Sampai masa yang ditetapkan oleh Allah tahun 2023, lahirnya manusia yang bernama Ka'b tadi. Kan. Tapi sebelum tu dia dah ada pada azali Allah. Semua komplit siap dah. Cuma tak, itu hanya perancangan Allah. Sampai masa orang ni kahwin semua, dapat anak, nama Ka'b, siap dah macam tu. Itu dia panggil ta'luq solihi qadim. Solihi itu patut dan padan, qadim pada azali. Solihi itu patut bagi Allah pada azali, mengadakan kita ataupun mentiadakan. Sampai zaman sekian-sekian, orang yang nama sekian-sekian ni tak ada. Lahirnya dia mati. Hidup 3 hari mati. Sudah tetap di azali dah. Semua telah ditetapkan oleh Allah, bukan baru. Bukan baru plan. Maksudnya lepas beranak 3 hari mati. Mati itu bukan kata baru plan dah, baru rancang. Dah lama dah di azali Allah. Umur dia 3 hari je, itu mati. Bukan kata baru nak rancang. Itu dia panggil solid ta'luq solihi qadim. Boleh tak? Kemudian yang kedua, ta'luq tanjizi hadis. Tanjizi ni maksudnya terlaksana, tertunai. Hadis pada perkara yang baru tertunai atau terlaksana perkara mungkin itu, sama ada berlaku ataupun tiada dengan kudrat Allah pada masa yang ditentukan oleh iradah Allah. Jadi ta'luq ini di peringkat pelaksanaan terhadap solihul qadim tadi ni. Lahirnya manusia yang nama Ka'b tadi ni, itu dia panggil tanjizi. Dia beranak saja. Tanjizi ni maksudnya terlaksana. Tanjizi hadis, terlaksananya perkara mungkin apa yang telah dirancang oleh Allah pada azali. Sama ada rancang lepas beranak dia hidup, rancangnya lepas beranak dia mati, semua itu telah ditetap di azali, iaitu solihul qadim. Semua tanjizi hadis ini telah ditentukan oleh iradah Allah. Sampai masa kehendak Allah, simpulan-simpulan beranak mati. Jadi kudrat Allah ditentukan oleh iradah Allah, kemahuan Allah. Tak faham pun kena faham. Kalau tak faham, buat faham. Kan? Tanya faham? Faham, insya-Allah. Apa? Letakkan. Apa azali dah? Tak main. Tak dah. Semua di azali. Dia panggil solihi qadim. Itu panggil tu. Kan? Telah hari sekian-sekian, masa sekian, hari bulan sekian, mengajak malam ni bab tauhid, bab wahdaniyat. Kan? Itu dia panggil tanjizi hadis. Faham tu? Kan? Faham tanjizi hadis. Tapi yang nak mengajar semua ni telah dirancang di azali dulu ni. Benda ni tak berlaku lagi, tak ada lagi bumi hampa, tak ada apa ni. Kita pun tak ada lagi. Tapi mengajar malam ni dah ada dah di azali ni.
Itu dah bagi perancangan dan plan. Man ngajak ni, itu dah bagi tanjizi hadis. Tu. Tu faham lah. Tu faham tu. Tengok sana tu. Ada. Tu Soleh Qadi dah ada dulu ni. Tu pun taji hadis tu. Tetap dah. Boleh lah. Itu dia panggil contoh moden lah. Contoh yang paling mudah. Tak nak faham. Itu dikatakan qada qadar. Inilah dikatakan qada qadar dah. Apabila kita percaya kepada, kita wajib percaya kepada qada qadar Allah, hati kita berasa lega, berserah kepada Allah. Semua ketentuan yang berlaku ni semua daripada Allah, tak ada hikmah benda yang tersirat. Kita redha, wajib redha. Maka tidak ada tak okey. Jadi kita sambung semula lah. Bahagian ta'alluq jugalah. Sebab ta'alluq ni dia panjang sikit. Sambung semula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillah.